Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga baik-baik sajalah dan sentiasa dilindungi dan diberkati walau di mana saja kita berada. Nama saya Izzat Asmeh, orang panggil saya Dr. Izzat. Saya seorang pegawai perubatan. Bahasa mudah dia doktor lah, pegawai perubatan ni di Majlis Bandaraya Seberang Perai, MBSP. Harap bila saya sebut majlis ni, tuan-tuan puan-puan semua tahulah. Dulu kita sebut MPSP, Majlis Perbandaran Seberang Perai. Dah ni dah jadi bandaraya, kita sebut MBSP. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Pusat Jagaan Darul Hanan SPU atas kesudian untuk bekerjasama dengan kami di MBSP, terutamanya jabatan saya dan juga jabatan kemasyarakatan dalam program ceramah kesedaran kesihatan yang julung kali kita buat ni untuk warga emas di Seberang Perai ni. Jadi apa-apa pun terima kasihlah pada tuan-tuan puan-puan yang mendengar ceramah saya ni, sudi meluangkan masa untuk dengar saya berceloteh pasal isu kesihatan. Niat saya mudah saja, sekadar nak kongsi nasihat, sekadar nak bagi tips-tips kesihatan, terutamanya dekat warga-warga emas ni. Saya faham sekarang ni kita terpaksa buat dalam kaedah macam ni kan, dengan merakam dengan bagi video untuk tuan-tuan puan-puan tonton, sebab sekarang ni kita dihadapi dah dekat 3 tahun dah dengan wabak penyakit COVID ni. Jadi bila mana jadi wabak macam ni, sebab itulah kita kena fikir cara untuk sampaikan juga nasihat dalam aspek kesihatan ni. Mungkin sukar bagi sesetengah tuan-tuan puan-puan, saya faham, tapi sekurang-kurangnya kita berikhtiarlah. Alright. Baik. Sekadar nak bagi tuan-tuan puan-puan yang dengar ni nampak kenapa saya ataupun kita, tak kiralah siapa-siapa pun, bagi ceramah kesihatan dekat tuan-tuan puan-puan warga-warga emas ni. Untuk pengetahuan semua, setiap tahun warga emas kat Malaysia makin lama makin banyak. Kalau hari ni dianggarkan ada 3.5 juta. 3.5 juta ni tuan-tuan puan-puan. Serupa macam kalau kita keluar, kita jumpa 10 orang, satu daripada 10 orang tu mesti warga emas. Warga emas ni biasanya umur dia 60 tahun dan ke atas lah. Dan saya nak kongsi jugalah fakta menarik dekat tuan-tuan puan-puan. Biasanya 1 Oktober, 1 Oktober setiap tahun kita sambut Hari Warga Emas Sedunia. Kira kalau ingat 1 Oktober tu, kira ingatlah hari untuk tuan-tuan puan-puan. Jadi bila mana warga emas ni makin ramai, apa yang penting sekarang ni kita nak semua warga emas faham apa kepentingan kesihatan, kenapa kita kena amalkan gaya hidup sihat. Tapi bila mana makin ramai warga emas yang ada dekat dalam Malaysia ataupun dekat dalam dunia ni, kita dapat perhati yang semakin hari maklumat yang kita nak sampaikan kat warga emas ni sebenarnya susah nak sampai. Sebab apa? Sebab lah ni banyak maklumat-maklumat berkaitan kesihatan, informasi-informasi semua mereka letak kat dalam media sosial, letak dalam komputer, letak dalam WhatsApp. Kalau pernah guna WhatsApp tu, tahulah WhatsApp tu apa. Jadi ramai warga emas mempunyai masalah ataupun isu untuk guna handphone. Kadang-kadang bergantung dekat anak-anak kan, bergantung kat orang muda nak pakai handphone, Facebook ke, Instagram ke, apatah lagi lah. Jadi bila mana banyak maklumat dan informasi dalam kaedah-kaedah macam ni, risiko untuk orang warga emas ni ketinggalan sangatlah tinggi. Sebab tu saya kira dalam keadaan macam ni penting untuk ada someone ataupun ada seseorang untuk hadir bersama-sama dengan warga emas untuk kongsi apa sebenarnya isu-isu kesihatan yang perlu untuk kita faham dalam konteks warga emas ni. Saya tak kata teknologi ni tak bagus, teknologi tu bagus. Sebab ada teknologi lah, makin hari makin banyak warga emas dapat hidup dengan lebih lama. Kalau dulu untuk penyakit-penyakit, contohnya penyakit barah ataupun kanser kita panggil, tak pernah ada ubat. Kalau siapa kena kanser memang tak ada penawar dia. Tapi sekarang disebabkan teknologi, kita dah dapat penawar, dah jumpa dah cara nak kawal dan bendung masalah-masalah kanser ni. Kalau tuan-tuan puan-puan kenal bekas Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin contohnya, adalah seorang warga emas sebenarnya yang dah berjaya untuk lawan
kanser ataupun lawan barah melalui teknologi. Jadi tak ada sebab untuk katakan teknologi ni tak bagus untuk warga emas. Lepas tu sekarang ni kalau contohnya patah tulang, ada masalah-masalah yang menyebabkan perlunya pembedahan, kita dah ada teknologi untuk bagi pembedahan tu boleh dilakukan terhadap warga emas. Kalau dulu kita buat kat orang-orang muda saja, sekarang ni dah umur 60-70 pun kita cuba juga untuk buat. Sebab tu pentingnya untuk tuan-tuan puan-puan warga emas ni faham kepentingan kesihatan, supaya bila mana kita sedar apa masalah ataupun apa simptom ataupun apa yang menyebabkan penyakit tu, kita akan dapat untuk kenal pasti dengan lebih awal dan cari rawatan dengan lebih awal. Jadi untuk itu saya nak tuan-tuan puan-puan faham kenapa pentingnya untuk kita berbincang pasal isu kesihatan hari ini. Baiklah, selalu orang tanya saya lah, biasa kalau makin tua ni ataupun makin bertambah usia ni, penyakit apa yang selalu akan mai dekat kita ni? Ni kat depan-depan tuan-tuan puan-puan boleh tengok gambar. Saya bagi 3 gambar ni dekat semua untuk tengok. Darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis dengan kolesterol. Kira kalau tuan-tuan puan-puan pernah dengar ni, memang kita selalu duk panggil penyakit ni penyakit 3, 4, 5 rangkai lah. Kalau bertambah usia je mesti akan ada penyakit-penyakit ni. Cuma bezanya setengah orang sampai umur 80-90 pun tak ada siapa yang kena penyakit ni kan. Dah 90 tahun pun boleh berjalan, boleh sihat, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Tapi setengah orang umur 50 kan dah ada dah darah tinggi, dah kena dah makan ubat. Sebab utama benda ni boleh jadi tuan-tuan puan-puan adalah sebab gaya hidup kita. Nah, penyakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis ni tak lain tak bukan disebabkan oleh gaya hidup yang kita amalkan sekian lama sejak dari muda. Kencing manis, sebab apa kencing manis? Dah nama pun manis, sebab kita selalu ambil gula. Darah tinggi, sebab apa darah tinggi? Darah tinggi ni sebab banyak kolesterol ataupun benda-benda tak elok dalam darah kita. Bila banyak benda tak elok dalam darah kita, mai daripada mana? Mai daripada makanan. Dan apabila kita kena darah tinggi, kencing manis, macam dalam kat gambar yang tuan-tuan puan-puan boleh tengok, gambar yang kat atas ni, yang dia nak ukok perut dia pun dah tak boleh, nak pakai tape tu tak boleh. Obesity ataupun kegemukan yang melampau tuan-tuan puan-puan, semua ni jadi sebabnya kita tak ada aktiviti fizikal yang mencukupi, tak berjalan dengan banyak ataupun tak buat apa-apa senaman masa kita muda. Sebab tu lambat laun benda ni akan menjadi penyakit bagi kita. Tapi sesetengah orang kan dulu punya banyak bersenam kan, makan pun jaga, isap rokok tak isap rokok. Jadi penyakit-penyakit macam ni jarang berlaku kat orang-orang macam ni. Bukan kata tak ada saja, tapi kurang dia jadi. Jadi saya dapat jamin lah daripada yang duk dengar ni kan, daripada 70 orang, 60 orang yang duk dengar ni, mesti ada 2 ke 3 orang yang memang dah kena makan ubat setiap hari. Jadi ubat-ubat yang tuan-tuan puan makan ni, selalunya adalah ubat-ubat pasal penyakit-penyakit ni lah. Jadi kalau tengok kan, penyakit yang paling sebenarnya kita takut adalah gambar yang pertama ni, pegang dada ni, penyakit jantung. Penyakit jantung kita panggil ni. Penyakit jantung ni sebenarnya dia akan jadi bukan saja-saja macam tu saja, dia akan ambil masa untuk jadi penyakit jantung ni. Sebab tu penting sekarang ni untuk kita faham apa tanda-tanda awal kepada penyakit-penyakit macam ni. Saya nak kongsikan sikit sajalah, saya tak maulah banyak, bila cerita banyak nanti susah nak faham kan, susah nak ingat. Saya kongsikan sikit saja tanda-tanda awal yang tuan-tuan puan-puan kena faham. Kalau kita kata penyakit jantung ni, biasanya yang kita akan rasa adalah sakit dekat sebelah kiri ni. Sakit dekat sebelah kiri, dan sakit tu kadang-kadang dia boleh mai sat, dia boleh hilang sat, mai sat, hilang sat. Dan kadang-kadang sakit tu dia akan mai kalau kita buat aktiviti yang berat, contohnya macam angkat pinggan ke kan, kita jalan banyak sikit, naik tangga, dia baru jadi sakit. Selalunya itulah tanda-tanda awal untuk sakit jantung. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada rasa perasaan macam ni, rasa penyakit jantung tu macam ada tanda-tanda dia, kena habaq, kena bagi tahu dekat siapa-siapa.
Kalau duduk kat pusat jagaan ni, bagi tahulah kepada yang menjaga tuan-tuan puan-puan. Kalau macam rasa risau nak bagi tahu kat yang menjaga tu, bagi tahu saja kat kawan-kawan supaya orang tahu. Kita tak mau pendam benda-benda tu. Nah, itu berkenaan dengan penyakit jantung. Jadi masalah yang saya selalu dapatlah ni bila saya ada juga banyak pengalaman mengendalikan ataupun mengurus pesakit-pesakit yang mana dalam lingkungan umur warga emas ni 50, 60, 70 ke atas ni. Selalunya alasan yang banyak saya terima kenapa mereka tak mau ambil peduli pasal kesihatan. Alasan mereka, tak apalah adik. Biasanya mereka panggil nenek-nenek tok selalu panggil saya adik, tak panggil saya doktor. Saya lebih selesa sebenarnya panggil saya adik pun. Tak apalah adik. Apa tok ni biasalah dah tua. Biasalah sakit tua, so tak payah buat apalah. Nenek ni dah tak lama dah. Makan ubat pun buat apa. Tuan-tuan puan-puan, kita kena faham nah. Bila kita bertambah usia, memang betul fungsi badan kita ni makin lama makin berkurang, kita kata. Tapi itu tak bermaksud kita kena abaikan tu. Kita kena berputus asa, orang kata. Sebab dalam Quran pun ada cakap, tuan-tuan puan-puan, Allah tak bagi masalah ataupun tak bagi beban dekat seseorang hamba dia, melainkan hamba dia tu mampu. Jadi dalam keadaan macam ni, kita kena fikir dan ikhtiar macam mana kemampuan kita untuk kawal ataupun untuk halang penyakit-penyakit ni daripada menjadi satu beban dalam hidup kita. Jadi sebab itulah masa ni kita kena ikhtiar. Kalau tuan-tuan puan-puan kena ambil ubat, maka kena ambil ubat. Kalau ubat tu kena dimakan hari-hari, maka kena makan hari-hari. Kita tak boleh sekadar buang kata tak boleh nak buat apa-apa. Itu adalah benda yang akan jadi kan. Benda ni akan memang akan jadi kat siapa yang tua. Tak boleh cakap macam tu nah. Ada ikhtiar. Sebab tu saya tekankan hari ni dalam ceramah saya ni, untuk kita sama-sama kenal pasti kan, apa masalah-masalah kesihatan, tanda-tanda awal kenapa kita kena rawat, supaya kita semua dapat mengekalkan gaya hidup sihat. Yang tu je yang saya nak pesan. Tadi saya ada sebut pasal penyakit-penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol, dan ada jugalah penyakit-penyakit lain. Penyakit-penyakit lain itu tak apalah, kita mungkin hari lain saya boleh kongsikan. Tapi ada lagi satu penyakit ataupun masalah kesihatan yang saya rasa kita kena tahu juga, khususnya bagi warga emas. Penyakit ni ataupun isu kesihatan ni untuk orang muda banyak sangat kita dah bagi tahu, kita dah cuba fahamkan, kita cuba dah bagi kesedaran. Tapi dekat dalam kalangan warga emas, saya rasa isu kesihatan ni adalah isu yang kita jarang-jarang cakap, iaitu isu kesihatan mental ataupun isu kesihatan yang jadi dalam kepala kita. Saya tak mau tuan-tuan puan-puan anggap apa yang saya kata bila sebut perkataan mental ni, yang terbayang selalunya adalah penyakit gila ataupun tak siuman. Bukan macam tu. Saya nak tuan-tuan puan-puan faham dan cuba untuk kita kata buang pendapat yang bahawasanya isu mental adalah penyakit gila ataupun penyakit tidak siuman. Sebabnya dalam kalangan warga emas pun ada banyak isu yang kita tak dapat nak kenal pasti. Bayangkanlah kalau orang muda pun dia nak kongsi masalah dia, nak kongsi orang kata benda-benda yang menyebabkan dia sedih ataupun benda-benda yang menyebabkan dia stres, dia rasa hidup dia masalah pun susah. Ni orang muda ni, bayangkanlah kalau orang yang warga emas yang saya kira dia lebih sensitif, lebih nak memendam. Sebab saya ni ada pengalaman, saya seorang anak juga, kepada ibu bapa, kepada nenek saya, pada tok saya. Saya punya pengalaman sendiri, memang lagi meningkat usia seseorang tu, lagi mereka suka pendam apa masalah, apa isu mereka. Sebab tu isu kesihatan mental ni jangan bawa main-main. Tapi kalau untuk saya dalam sesi ceramah ni, untuk warga emas, saya nak tekankan dua isu kesihatan mental sajalah. Yang pertama, isu yang selalu orang kaitkan dengan warga emas, iaitu nyanyuk. Nyanyuk ni ataupun pelupa lah orang kata. Ramai yang beranggapan
nyanyuk ni benda biasa, benda yang memang akan jadi dekat semua warga emas. Kira makin tua umur kita, makin berusia kita, maka apa, biasalah untuk kita lupa benda. Bukan macam tu. Ada beza antara nyanyuk yang berpenyakit ni ataupun yang menjadi isu ni dengan keadaan kita yang bertambah usia secara normal. Memang bila kita bertambah usia, fungsi badan kita, keupayaan kita nak ingat, contoh dulu boleh baca, boleh hafal semua surah dalam Al-Quran, tapi bila meningkat usia makin lama makin tak boleh ingat. Itu kadang-kadang adalah benda yang biasa. Tapi bila saya kata nyanyuk yang bermasalah ni adalah apabila kita dah lupa benda-benda yang sangat senang untuk kita buat. Contoh macam apa? Macam pegang sudu contoh dia, ataupun pegang pinggan, ataupun pegang cawan nak minum. Kalau kita dah lupa macam mana nak pegang cawan, macam mana nak angkat pinggan, macam mana nak guna sudu garpu, itu adalah salah satu bentuk nyanyuk yang bermasalah. Yang kedua, nama-nama orang yang kita sayang, contoh macam mak ataupun anak kita, kan, kita lupa padahal duk jumpa hari-hari, kan. Bila kita dah mula lupa nama, itu adalah salah satu contoh lagi satu nyanyuk yang bermasalah. Jadi saya cakap macam ni, memang susah untuk setengah orang, tuan-tuan puan-puan faham, lagi-lagi mana-mana yang macam dah memang dah ada masalah dalam nak mengingat semua ni, memang dah ada masalah nyanyuk ni. Tapi tuan-tuan puan-puan dekat pusat jagaan ni bertuah sebab ramai-ramai duduk sekali. Ada yang memang dah terlantak dah, memang yang tak boleh buat apa, kan, masalah kesihatan macam-macam, nak ingat apa pun tak boleh. Tapi pada masa yang sama ada juga dalam kalangan tuan-tuan puan-puan ni yang boleh buat semua, kan, yang boleh masak, boleh tolong ajak mengaji, boleh bagi ceramah dekat kawan-kawan. Jadi dalam keadaan duduk bersama ni lebih mudah untuk sama-sama, kan, kita jaga sesama kita lah. Saya difahamkan ada yang dah tak ada ahli keluarga lain dah dalam kehidupan tuan-tuan puan-puan. Jadi mana-mana yang masih boleh berfungsi dengan baik, bantulah mana-mana yang dah tak boleh nak berfungsi dengan baik. Kalau ada yang dah mula tiba-tiba dulu ingat nama, kan, ingat buat apa, tapi tuan-tuan puan-puan nampak kawan tuan-tuan puan-puan tu dah tak boleh nak buat benda tu, jadi bagi tahulah dekat penjaga, bagi tahulah kat siapa-siapa yang bertanggungjawab dekat pusat jagaan tu, supaya kita dapat kenal pasti masalah tu dari peringkat awal, supaya kita tahu apa nak buat bila mana dia berlaku. Jadi tadi saya dah cerita pasal nyanyuk. Sekarang ni satu lagi isu kesihatan mental yang sekarang ni makin banyak berlaku. Dulu tak banyak sangat, tapi sekarang makin banyak berlaku, iaitu kemurungan dalam kalangan warga emas. Kita banyak duk dengar yang murung ni biasanya orang-orang muda lah, and stres bercinta lah, stres kerja, and ada masalah dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi terutamanya dalam tempoh wabak COVID ni, wabak penyakit yang kita sedang hadapi sekarang ni, banyak warga emas yang sama ada warga emas tu kehilangan anak ataupun ada anak-anak yang kehilangan mak ayah, dan pada masa yang sama berpisah, kan tak boleh nak jumpa satu sama lain, kan, bila kena orang kata PKP lah, PKP, mak ayah dah tak boleh jumpa anak sampai 2-3 tahun, kan, tak pernah jumpa, hanya boleh telefon saja, kan. Keadaan macam ni menyebabkan warga emas banyak yang dipinggirkan dan dibiarkan macam tu saja tanpa ada orang kata sokongan. Dalam keadaan macam ni, risiko untuk warga emas menghadapi kemurungan tu sangat tinggi. Apa dia kemurungan ni, tuan-tuan puan-puan? Perkataan ni mungkin kita jangan dengar. Kemurungan ni dia biasanya ada dua benda je yang menunjukkan kita ni murung. Dalam masa dulu kita rasa kita bertenaga nak buat kerja, kita boleh buat macam-macam, rasa bila bangun pagi tu, contohnya macam tuan-tuan bangun pagi nak baca Quran, nak semayang apa semua, rasa bersemangat nak buat semua tu. Tapi untuk orang yang ada kemurungan ni, dia
bangun-bangun kadang-kadang tak mau bangun dah, tak mau bangun, duk fikir macam malasnya nak buat apa-apa kan. Sampai ke satu tahap yang teruk yang kita rasa perlukan perhatian segera adalah bangun-bangun tu rasa macam aku nak matilah hari ni. Itulah keadaan yang sangat teruk. Tapi sekadar kita bangun, kita dah tak rasa bertenaga dah nak buat apa-apa dalam hidup kita. Yang dulu kita rasa seronok nak buat, sekarang rasa tak mau buat. Itulah salah satu tanda kemurungan. Yang kedua adalah perasaan sedih yang ada setiap masa tanpa sebab kan. Tiba-tiba kita duduk seorang-seorang, duduk tengok dinding, tengok atas kan, tengok TV ke apa, kita tiba-tiba rasa nak menangis kan. Ni adalah salah satu lagi apa orang kata, tanda-tanda orang yang menghadapi kemurungan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan rasa benda ni berlaku kat diri sendiri kan, masa ni lah tuan-tuan puan-puan kena dapatkan pertolongan. Jangan pendam, jangan simpan kat diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa benda tu alah biasalah Niko, tak apalah, aku dah tua dah, biasalah jadi macam ni. Tak boleh kita rasa macam tu. Bila kita rasa, sebab tu saya cerita kat tuan-tuan puan-puan ni apa tanda-tanda awal supaya kita sedar dan kita boleh cari bantuan. Macam saya kata tadilah, kalau nak bagi tahu kat kawan-kawan kita yang terdekat kan, dalam pusat jagaan tu. Macam sebab tu saya rasa tuan-tuan puan-puan betul kan, setengah warga emas yang ada dekat luar tu, anak-anak kadang-kadang dah tak telefon pun kan, dah tak jumpa dah. Kadang-kadang seorang-seorang tu je, seorang-seorang dia lah duduk kat rumah buat semua benda. Tapi dalam pusat jagaan ni sekurang-kurangnya ada kawan-kawan kan, ada orang yang menjaga, ada yang ahli fisio kan yang tolong buat exercise, buat senaman apa semua. Kalau rasa nak cerita masalah-masalah, cerita sahaja, tak jadi isu pun lah tuan-tuan puan-puan. Jadi saya nak kongsikanlah kat sini 3 petua lah, nak bagi senang. Kalau tadi tu tuan-tuan puan-puan tak berapa dapat sangat, tak faham ataupun terlampau sukar nak faham sangat, tak apa. Yang ni yang saya nak cerita ni cukup sekadar kalau tuan-tuan puan-puan boleh faham, saya dah puas hati dah. Iaitu ada 3 petua untuk apa yang tuan-tuan puan-puan perlu buat sebagai warga emas untuk kekal aktif dan cergas setiap masa. Yang pertama, kalau tengok dalam gambar ni, pakcik kat depan ni duk tengok TV je, 24 jam 7 hari seminggu, tiap-tiap hari tanpa berhenti. Jadi petua yang pertama yang saya nak tuan-tuan puan-puan buat kan, sekurang-kurangnya lepas dengar celoteh saya ni, kurangkan aktiviti yang tidak aktif ni. Maksud dia duduk saja tak buat apa, tengok TV kan. Kurangkan, bukan kita kata tak boleh duduk, kena berlari tiap-tiap masa, tak. Kurangkan aktiviti yang tidak aktif. Kira buatlah sesuatu. Kalau contohnya setengah orang kalau jenis yang tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berdiri, sambil baring, sambil tidur, yang dah terlantak kan. Sebenarnya kalau tangan boleh gerak, kaki boleh gerak, gerakkanlah macam ni ke kan. Kita angkat sikit-sikit ke kan, pusing-pusing kepala kita ke. Sekurang-kurangnya buat sesuatu daripada kita duduk saja. Itu petua yang pertama. Petua yang kedua, ini benda yang kena buat 2 hingga 3 kali seminggu. Ni bagi siapa yang boleh lah, siapa yang boleh buat, siapa yang boleh berdiri, siapa yang boleh jalan. Kalau siapa yang tak boleh buat tu, kawan-kawan yang boleh buat, tolong kan, tolong apa, mana yang tak boleh nak buat. Jadi 2 hingga 3 kali seminggu macam dalam gambar ni, boleh buat 3 benda ni. Nak buat 1 boleh, nak buat 2 boleh, nak buat 3 boleh. Kira pertama sekali, bangun dan duduk dari kursi, macam ni lah, macam saya buat ni kan. Lepas tu duduk balik, pelan-pelan pun tak apa, tak payah nak laju macam ni, tak payah laju, kira pelan-pelan bangun kan. Lepas tu duduk balik, buatlah 10 kali lah, paling banyak pun 10 kali. Kau nak buat 5 kali 6 kali pun tak ada masalah. Yang kedua, kita buat jangkauan melunjur. Kira macam ni lah, kita ambil tangan kita ni kan, kita jangkau macam nak ambil benda kat depan. Buat macam tu, buat 5-6 kali, 10 kali pun boleh. Buat je. Kalau nak buat tak boleh guna tangan, kaki pun boleh. Kita angkat kaki. Tu jangkauan melunjur. Lagi satu, yang ni saya tak expect ataupun saya tak jangka semua orang boleh buat lah. Tapi kalau boleh buat benda ni, bagus. Kita berdiri kan, kita berdiri. Lepas tu
kita angkat kaki kita ni. Ni tangan kalau tak boleh nak ni pegang apa-apa, ataupun kalau nak buat dengan kawan-kawan pun tak apa, angkat pelan-pelan, angkat pilih dah, kira lah 1, 2, 3, letak, buat dalam 5, 6 ataupun sampai 10 kali pun tak apa. Mana-mana yang tuan-tuan puan-puan rasa boleh buat, dia macam tak perlu pun nak buat, kena buat 10 kali, kena buat 15 kali, tak boleh, tak, bukan macam tu. Buat ikut kemampuan sendiri, asalkan buat. Sebab tu saya kata ikhtiar untuk kekal aktif. Itu petua yang kedua lah. Dan petua yang ketiga pula, yang ni setiap hari. Kalau yang tadi 2 hingga 3 kali seminggu kan, yang ni setiap hari. Setiap hari ni mudah saja apa yang tuan-tuan puan-puan boleh buat sebagai warga emas. Sama ada berjalan. Saya rasa tiap-tiap hari memang kita berjalan. Cuma kadang-kadang tu jadi malas nak berjalan. Jadi jadikan dia satu kebiasaan untuk kita berjalan. Yang kedua, naik tangga. Yang ni mungkin untuk setengah orang susah sikit. Tapi kalau yang boleh tu, buat sajalah naik tangga. Naik sehari sekali pun boleh. Kalau tempat tuan-tuan puan-puan ada tangga lah. Kalau tak ada tangga, tak apa, berjalan saja. Yang kedua dengan ketiga, mengemas ni, kira saya rasa benda tu mengemas diri pun. Contohnya kita ambil baju kita simpan, ataupun kita ambil barang-barang letak dekat tempat-tempat yang nak bagi nampak kemas. Tak ada masalah, buat je, asalkan tuan-tuan puan-puan dapat cari masa untuk buat benda ni. Dan yang keempat ni, dekat sini tulis berkebun, tapi bagi saya tuan-tuan puan-puan buatlah hobi kan. Contohnya kalau kata nak menulis ke, kalau yang boleh menulis lah, ataupun macam nak baca Quran ke kan, nak baca Quran, ataupun nak buat apa-apalah, nak bertanam ke kan, nak apa, macam-macam lah, ikut kemampuan dan apa orang kata bakat masing-masing. Carilah satu orang kata hobi untuk buat. Tak bermaksud warga emas ni tak boleh ada hobi kan. Umur 50, 60, 70 boleh je ada hobi masing-masing kan? Bukan untuk orang muda. Jadi ini adalah benda yang tuan-tuan puan-puan kena buat hari-hari. So ingatlah apa saya pesan tadi. Petua yang pertama, jangan ataupun kurangkan aktiviti yang tidak aktif. Yang ni memang kena setiap masa buat. Lepas tu 2 hingga 3 kali seminggu, buat macam yang saya tunjuk tadi tu, bangun, lepas tu jangkauan melunjur tu. Lepas tu yang setiap hari berjalan, naik tangga, kemas rumah, dan buat hobi-hobi yang tuan-tuan puan-puan rasa suka. Baik, petua yang terakhir sebelum saya habiskan ceramah saya ni, yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan adalah satu teknik kita panggil senaman pernafasan. Tak susah pun, dia bukan kena berlari ke apa, dia kita bernafas saja, tapi ada teknik, ada kaedah dia yang kita kena buat satu demi satu. Jadi saya ajak tuan-tuan puan-puan, dia ada 5 langkah sahaja. Langkah yang pertama, tuan-tuan puan-puan ambil lah macam mana posisi yang tuan-tuan puan-puan rasa selesa. Kalau nak duduk, duduk. Kalau nak terbaring, baring. Tak ada masalah. Boleh buat dalam keadaan apa-apa pun. Cari tempat yang betul-betul selesa. Dan kalau katakanlah tuan-tuan puan-puan nak duduk, cari tempat ataupun kerusi yang boleh kita sandang elok. Macam kerusi saya ni, kita sandang elok. Tu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bila kita dah duduk bersandar semua elok-elok kan, kita tarik nafas. Tarik nafas ni macam mana? Tarik nafas melalui hidung. Dia tarik nafas kita boleh guna hidung dengan mulut, tapi untuk kita tarik ni, kita tarik guna hidung sahaja. Jangan tarik guna mulut, hidung sahaja. Jadi tarik nafas dalam-dalam. Kalau sambil-sambil tuan-tuan pun tengok ni, ikutlah. Tarik dah, duduk bersandar, tarik nafas guna hidung. Okey, tu langkah ataupun kaedah yang kedua. Yang ketiga pula, tadi tarik nafas kan, kita tarik nafas, tahan nafas tu. Tadi tarik, lepas tarik, tahan. Tahan ni tuan-tuan puan-puan, kita kena tahan dalam kiraan 1, 2, 3. Kira dalam kepala lah. Tapi kalau nak bagi lagi bagus,
Daripada kita kira 1, 2, 3, kita sebutlah Allah, 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 ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam kepala. Tak perlu nak sebut sebab kita tahan nafas. Tak boleh nak sebut kan. Jadi kita tarik nafas tadi, Allah, Allah, Allah. Lepas tu, ni langkah keempat. Lepas kita dah tahan nafas 3 kiraan tu, hembus. Bila kita hembus, tadi kita tarik pakai hidung kan, hembus pakai mulut. Jadi tarik Allah, 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 hembus guna mulut saja. Macam tu, senang saja. Kira tarik, tahan, hembus. Tarik pakai hidung, tahan dengan kiraan 3 ataupun kiraan zikir apa-apa yang tuan-tuan puan-puan nak sebut, hembus pakai mulut. Dan langkah yang kelima, mudah saja, ulang balik dari awal. Kalau nak ulang 5 kali boleh, nak ulang 3 kali boleh, nak ulang sebanyak mana pun boleh. Kenapa saya ajak teknik pernafasan ni dekat tuan-tuan puan-puan? Sebab macam saya kata tadi, ada isu ataupun kes-kes kita rasa kemurungan, kita rasa hidup tak tenteram kan, kita rasa kepala kita serabut, banyak sangat masalah. Bagi yang ada banyak penyakit, makan ubat terlampau banyak, tiba-tiba rasa macam malas dah lah kan, dah rasa macam betul-betul malas. Saat ni kita ambil masa, kita fikir semua masalah ni, buang dia jauh-jauh, kita buat senaman pernafasan ni. Sebab tu senaman pernafasan ni sebenarnya akan boleh membantu kita untuk hilangkan beban dekat dalam kepala tu. Jadi amalkanlah benda ni. Mana yang tak boleh buat mana-mana yang boleh, ikut kesesuaian sendiri. Tapi itu dia punya teknik asas dia. Kalau boleh ikut, alhamdulillah, saya seronok lah, saya puas hati. Mana yang tak boleh ikut, tuan-tuan puan-puan boleh tolong kawan-kawan untuk sama-sama ikut benda ni. Sama juga yang penjaga, kalau ada penjaga yang mendengar ceramah saya ni, boleh amalkan benda ni sebagai rutin harian. Buat benda ni hari-hari untuk warga-warga emas dekat pusat jagaan tuan-tuan. Baik, yang tu saja tentang senaman pernafasan. Jadi kita dah sampai ke penghujung ceramah saya ni. Jadi di penghujung ni tak ada apa yang saya minta lah. Mungkin banyak benda yang saya kongsikan dalam ceramah ni ada yang susah nak faham sikit kan? Sebab kita biasalah dalam keadaan kita terpaksa, saya cakap dari jauh, tuan-tuan puan-puan hanya mendengar. Kalau tuan-tuan puan-puan tanya, saya tak boleh nak jawab lala tu. Jadi susah sikit kan untuk kita fahamkan. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya harap sampai kepada semua yang mendengar hari ni adalah, yang pertama, kita jangan ada satu fahaman ataupun satu apa orang kata pemikiran yang kalau kita bertambah usia, kalau kita dah jadi tua, memang kita akan sakit dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Jangan ada pemikiran yang sebegitu. Sebab kita kena berikhtiar, kita kena ada satu kekuatan minda orang kata untuk memastikan badan kita ni kuat. Kalau otak kita duk fikir tak kuat, kita ni sakit, kita ni takkan ada penawar, takkan boleh ambil ubat, badan kita akan rasa akan ikut apa yang minda kita fikir ni. Jadi fikirlah benda-benda yang positif orang panggil. Fikir yang kita boleh harungi semua ni. Sebab saya pernah ada pengalaman tuan-tuan perempuan, dulu masa saya jaga banyak pesakit dulu, ada pesakit warga emas yang masuk dalam ward, masuk dalam hospital ni, duduk hospital sampai 5 bulan pun ada. 5 bulan, 6 bulan duduk dalam hospital, duduk terlantak. Tapi sebab kekuatan minda dia kan, akhirnya dia dapat keluar juga hospital, boleh juga berjalan macam biasa kan, sebab kekuatan minda. Jadi tak ada alasan umur kita muda ke umur kita tua ke, kita kena ada kekuatan minda yang kuat untuk lawan apa-apa penyakit pun kan. Penyakit memang akan mai, tapi kita ada kuasa nak mengawal dia daripada jadi beban terus dalam hidup kita. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena kenal pasti tanda-tanda awal apa-apa penyakit pun. Macam saya kongsikan kat tuan-tuan puan-puan tadi tentang penyakit jantung. Kalau ada rasa sakit dada kan, terutamanya kan kat belah kiri kita ni, tiba-tiba tiba-tiba ada macam ada benda macam duk menekan dada kita. Masa tu tuan-tuan puan-puan sebenarnya
kena dah maklumkan kepada siapa-siapa yang terdekat kan, kawan-kawan ke yang menjaga di pusat jagaan ke, kena maklumkan kepada mereka. Sebab kita kan warga emas biasanya tak boleh nak buat benda sendiri, nak suruh pergi hospital sendiri, nak suruh bawa kereta pergi klinik jumpa doktor, memang susah benda-benda macam tu. Jadi penting untuk tuan-tuan puan-puan maklumkan kepada orang yang terdekat yang boleh bawa tuan-tuan puan-puan untuk jumpa doktor. Sebab tu penting, kita tak boleh harap kat orang untuk kenal pasti masalah tu, sebab kita yang sakit bukan orang lain yang dapat tahu. Kita sakit dada ni, takkan orang lain nak tahu kita sakit dada. Mereka akan tahu hanya bila kita bagi tahu dekat orang tu. Jadi itulah yang saya nak tuan-tuan puan-puan faham, kenal pasti tanda-tanda awal penyakit. Yang ketiga dan yang terakhir, kekal aktif. Macam saya bagi petua tadi kat tuan-tuan puan-puan, bagi cara dan kaedah nak buat senaman pernafasan, jadikan dia rutin amalan harian. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa hari-hari nak pusing, pusing taman ataupun pusing rumah, tak payah nak pusing jauh-jauh, 5 kali pusingan, 10 kali pusingan, jadikan dia rutin, buat ikut kesukaan masing-masing. Kalau rasa suka macam tu, buat macam tu. Kalau suka macam saya kata bangun duduk, buat macam tu. Jadikan dia rutin hari-hari tuan-tuan puan-puan, supaya kita sentiasa kekal aktif. Tak ada alasan untuk seorang warga emas untuk tidak kekal aktif, sebab ada je cara, macam saya kata, ada je ikhtiar. Jadi sebagai penutup, saya kongsikan kat sinilah satu hadis ni kepada tuan-tuan puan-puan. Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami, dan tidak pula menghormati orang tua kami, serta tidak menyuruh yang makruf dan melarang yang mungkar. Jadi saya rasa sesi kali ni, ceramah saya ni benar-benar menepati intipati hadis ni. Bila mana kita sebenarnya berkongsi, saya sebagai yang muda berkongsi apa nasihat, apa tips, apa petua kepada yang warga tua, dan warga emas pula mendengar nasihat saya dan mendapat faedah dan manfaat. Kira kita berkongsi dan menghormati antara sama lain dengan cara macam ni, insya-Allah saya harapkan tuan-tuan puan-puan dapat dihindari daripada sebarang masalah kesihatan yang teruk, dan dapat menjadi seorang warga emas yang menua dengan sihat, kita panggil. Jadi untuk itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.